Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan tentera Israel terhadap penduduk awam dan jemaah Palestin di Masjid Al-Aqsa. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, serangan terhadap salah sebuah masjid paling suci bagi umat Islam pada bulan Ramadan menunjukkan keganasan berlanjutan. Ia juga menunjukkan dasar apartheid diamalkan tentera Israel terhadap hak asasi, kehidupan, kesejahteraan serta maruah rakyat Palestin. Industri otomotif China akan terjejas. Ini sekiranya sekatan pergerakan akibat pandemik COVID-19 berterusan. Demikian tegas Ketua Eksekutif Xpeng, He Xiaopeng. Katanya sekatan ekonomi memberikan kesan yang teruk terhadap industri pengeluaran kenderaan. Rekod jualan kereta menyaksikan kemerosotan 10.5% pada Mac 2022. Prestasi itu sekiranya tidak ditangani bakal menghentikan operasi pengeluaran secara keseluruhan mulai Mei ini. Di Hong Kong, seorang maut dan 6 lagi cedera selepas sebuah kapal tangki minyak meletup di timur wilayah itu. Menurut Jabatan Perkhidmatan Penerbangan, kebakaran kapal tangki yang didaftarkan di Panama itu meletup 300 km dari kawasan perairan negara. Sebuah pesawat ringan dan 2 helikopter dikerah ke lokasi kejadian bagi menyelamatkan mangsa. Kebakaran berjaya dipadam, punca letupan belum dikenal pasti. Rusia berkemungkinan menggunakan senjata nuklearnya terhadap Ukraine. Justru dunia harus berjaga-jaga. Tegas Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky, masyarakat antarabangsa perlu bersedia termasuk aspek penyediaan bekalan ubat anti-radiasi dan tempat perlindungan. Amaran itu disuarakan Zelensky menerusi 6 laman web berita Ukraine dan telegram rasmi Presiden. Mariupol kini ditawan sepenuhnya oleh Rusia. Kementerian Pertahanan melalui kenyataan memaklumkan setakat semalam lebih daripada 4,000 anggota tentera Ukraine yang bertahan di bandar itu telah terkorban, manakala selebihnya terkepung di kawasan kilang Keluli Azovstal. Mereka dituntut menyerah diri secara sukarela sekiranya ingin menyelamatkan diri. Bagaimanapun, tiada maklum balas daripada Kiev setakat ini. Sekurang-kurangnya 12 orang cedera dalam satu kejadian tembakan rambang di sebuah pusat beli belah di Columbia, Carolina Selatan. 10 daripadanya terkena tembakan, 2 dilaporkan kritikal. Ketua Polis Columbia, William Holbrook, berkata 3 suspek utama berjaya diberkas. Kejadian dipercayai berpunca daripada konflik dalaman sekumpulan individu bersenjata. Motif kejadian belum dikenal pasti. Hujan lebat berterusan masih berlaku di KwaZulu-Natal, KZN, Afrika Selatan. Justru Durban masih diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga. Tindak Pegawai Perkhidmatan Perubatan Kecemasan Robert McKenzie berkata harapan mencari penduduk yang terselamat semakin sukar. Tindakan kini lebih tertumpu kepada pemulihan perkhidmatan dan bantuan kemanusiaan. Sehingga kini, angka kematian meningkat kepada 398 orang. 27 lagi dilaporkan masih hilang. Sukan perkembangan Liga Perdana Inggeris EPL, penyerang Manchester United Cristiano Ronaldo terus membuktikan keupayaan sebagai pemain terbaik dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu skuadnya menewaskan Norwich City 3-2 di Old Trafford sekaligus mencipta hat-trick ke-50 sepanjang karya di kelab. Kemenangan itu kembali menghidupkan peluang The Red Devils merebut tempat kesayangan Liga Juara Eropah musim hadapan. Skuad bimbingan Ralf Rangnick kini menduduki tangga kelima Liga dengan 54 mata. Beralih ke aksi separuh akhir Piala FA England, Liverpool menempah tiket ke pusingan akhir apabila mencatatkan kemenangan tipis 3-2 sewaktu berdepan Manchester City malam tadi. Perlawanan di Stadium Wembley menyaksikan skuad The Reds berjaya meledakkan 3 gol pada babak pertama perlawanan. 1 gol dijaringkan pemain pertahanan Ibrahima Konate, manakala penyerang Sadio Mane menyumbangkan 2 gol. Tenis ATP Masters Monte Carlo, juara bertahan Stefanos Tsitsipas akan berentap dengan Alejandro Davidovich Fokina dari Spanyol bagi merebut gelaran juara hari ini. Tsitsipas mara ke perlawanan akhir selepas menundukkan pemain Jerman Alexander Zverev 6-4, 6-2. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.